Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Yang paling mengejutkan ialah apabila saya terkejutlah dulu. Kamu terkejut atau tidak, terpulanglah. Kamu komen je lah. Kamu terkejut ke tidak, kamu komen. Saya terkejut Najib Razak kena dakwa, lepas itu peguam dia pun kena dakwa. Aduh, ya apa anak guam didakwa, lepas tu peguam pun kena dakwa. Aduh. Muhammad Syafiq Abdullah, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah turut didakwa dengan pengubahan wang haram iaitu sebanyak 9.5 juta ringgit Malaysia. Ini tuan-tuan dan puan-puan perkembangan terkini kes Muhammad Syafiq pula dikeluarkan 14 Mei 12 Mei sebenarnya, dikeluarkan pada 12 Mei yang lalu daripada Sinar Harian. Sinar Harian bertajuk begini, tuan-tuan dan puan-puan. Muhammad Syafiq sembunyi. Muhammad Syafiq sembunyi identiti 9.5 juta yang diterima daripada Najib, kata saksi. Wah. Susah lah kali ni. Nampaknya Muhammad Syafiq atau Tan Sri Muhammad Syafiq bukan saja perlu menolong Najib, malah dirinya sendiri pun perlu ditolong. Niat hati hendak menolong, rupanya sendiri perlu ditolong. Okey. Mahkamah Tinggi pada hari ini telah diberitahu bahawa peguam Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah telah cuba menyembunyikan identiti wang yang berjumlah 9.5 juta ringgit Malaysia yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai pinjaman. Sedangkan wang tersebut adalah bayaran khidmat guaman kepada UMNO dan Barisan Nasional. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, iaitu Muhammad Farid Jabar yang berusia 37 tahun, berkata berdasarkan kepada 2 rakaman percakapan yang diambil oleh SPRM pada 2017 dan 2018, Muhammad Syafiq menyatakan bahawa wang sebanyak 9.5 juta ringgit Malaysia itu adalah bayaran khidmat guaman. Namun dalam satu rekod percakapan dan kenyataan media pula, peguam itu pula telah memberitahu wang tersebut adalah pinjaman. Mana satu betul ni? Mana satu betul ni? Tan Sri Muhammad Syafiq, silalah beritahu mana satu yang betul. Pada awalnya Tan Sri Syafiq dirakam percakapan 2 rakaman pada 2017 dan 2018 sebagai saksi berkaitan penerimaan wang sebanyak 9.5 juta ringgit Malaysia daripada bekas Perdana Menteri Malaysia yang dihormati sekalian, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana Tan Sri Syafiq adalah salah seorang yang telah menerima wang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Pada ketika itu Datuk Seri Najib disiasat oleh SPRM. Penjelasan Tan Sri Syafiq menerusi 2 rekod percakapan yang telah saya perolehi jelas membuktikan bahawa penerimaan 9.5 juta ringgit Malaysia itu adalah merupakan bayaran yuran guaman bagi kes-kes petisyen pilihan raya tahun 2004 dan 2006 yang telah selesai. Katanya, dan menambah, 2 rekod percakapan itu diambil oleh 2 pegawai SPRM. Saksi pendakwaan ke-8 itu berkata demikian semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya, iaitu Afzai Nizam Abdul Aziz, pada perbicaraan kes peguam itu yang didakwa telah menerima wang hasil daripada kegiatan haram yang berjumlah 9.5 juta ringgit Malaysia daripada Najib Razak, dan 2 pertuduhan lagi membuat pernyataan palsu dah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. 2 kali 5 lah dengan Datuk Seri Najib rupanya. Najib pun kena di mahkamah, di Lembaga Hasil pun kena juga. Jadi peguamnya pun sama juga. Peguamnya pun kena di mahkamah.
Di LHDN pun kena juga. Aduh, kesian Datuk Seri Najib Tun Razak. Kesian. Rupa-rupanya yang nak menolong pun perlu ditolong. Yang nak menolong pun perlu dibantu juga. Nah, tuan-tuan dan puan, Muhammad Farid berkata beliau telah mengemukakan aduan pada 4 September 2018 yang menjurus kepada kesalahan penerimaan wang sebanyak 9.5 juta ringgit Malaysia oleh Muhammad Syafiee yang peguam kanan itu merupakan suspek dalam kertas siasatannya. Nah, katanya siasatan yang dibuat oleh saya adalah menjurus kepada sama ada penerimaan 2 cek yang berjumlah 9.5 juta ringgit Malaysia telah diisytiharkan di dalam borang B tahun taksiran LHDN 2013 dan 2014. Daripada situ siasatan saya mendapati bahawa tiada laporan yang dibuat. Nah, tiada laporan. Siasatan saya juga mendapati berdasarkan rakaman percakapan dan kenyataan media beliau iaitu Muhammad Syafiee, beliau cuba menyembunyikan identiti sebenar penerimaan 9.5 juta yang telah diterima olehnya sebagai pinjaman. Sedangkan duit RM 9.5 juta itu merupakan bayaran bagi khidmat guaman yang telah diberikan oleh Tan Sri Syafiee kepada UMNO dan Barisan Nasional katanya. Kepada soalan Afzaina Izam mengapa saksi terakhir itu tidak mengeluarkan notis kepada Muhammad Syafiee dan firma Syafiee & Co supaya mengemukakan invoice berhubung bayaran khidmat guaman kepada UMNO dan BN, Muhammad Farid berkata Muhammad Syafiee sendiri tidak mengesahkan bahawa beliau tidak meminta sebarang invoice daripada Najib kerana segan. Kerana segan. Okey. Nah, kita tengoklah nanti adakah segan itu dapat membantu dia. Katanya lagi, selain itu cek 9.5 juta itu dibuat sendiri oleh Datuk Seri Najib kepada Tan Sri Syafiee kerana kes-kes petisyen pilihan raya 2004 dan 2006 telah selesai dilaksanakan jelasnya. Selepas saksi pendakwaan terakhir itu memberi keterangan, Afzain Nizam kemudian memaklumkan kepada Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin bahawa pihak pendakwaan telah menutup kes. Pihak pendakwaan menutup kes pada hari ini setelah memanggil 8 saksi. Pendakwaan tidak menawarkan saksi kepada pihak pembelaan katanya. Peguam Harvinder Jit Singh yang mewakili Muhammad Syafiee mengucapkan terima kasih kepada pihak pendakwaan dan Hakim Muhammad Jamil kerana mendengar kes itu. Hakim Muhammad Jamil kemudian memerintahkan kedua-dua pihak untuk menyerahkan nota prosiding pada 12 Jun ini untuk mahkamah meneliti nota tersebut dan dibandingkan dengan transkrip rakaman mahkamah CRT bagi menentukan ketepatannya. Kedua-dua pihak juga perlu memfailkan hujan bertulis pada atau sebelum 26 Julai dan hujan lisan ditetapkan pada 15 September. Antara saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes yang bermula 21 Mei 2021 itu ialah pengurus cawangan Embeng Jalan Raja Chulan, ramai lagi lah. Okey, walaupun begitu tuan-tuan dan puan, harus maklum bahawa Muhammad Syafiee yang tertuduh itu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan telah menerima wang hasil kegiatan haram yang berjumlah 9.5 juta melalui dua cek yang dikeluarkan oleh Najib Razak yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank Berhad miliknya, iaitu cek sebanyak 4.3 juta ringgit Malaysia yang diterima pada 13 September 2013, manakala 5.2 juta lagi pula pada 17 Februari 2014. Muhammad Syafiee dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Taman Tunku, Bukit Tunku di sini mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun dan denda 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Peguam itu juga berdepan dua pertuduhan terlibat dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram, iaitu mengemukakan penyata tidak betul dan bertentangan dengan Perenggan 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di LHDN Cawangan Jalan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim di sini pada 3 Mac 2015 dan 29 Jun 2015. Dan beliau berdepan dengan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah hasil aktiviti haram. Sekian berita.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.